Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua khususnya kepada sahabat-sahabat yang berada di semua platform media kita. Subhanallah. Okay. Kita nak sebut pun tak boleh kan? Yang warna biru ada, yang warna merah, pink sikit, yang ada yang warna hitam pun ada. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay. Sahabat-sahabat semua dari mana? Bersiaran langsung. Saya bersiaran langsung daripada Senawang Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat daripada mana? Kita tengok sikit. Alhamdulillah, daripada Sabah. Subhanallah, daripada Sabah, jauh tu. Kalau datang kat sini ni kena naik kapal terbang. Daripada Perak, Terengganu, Kuala Pilah, Puan Fiz daripada Kuala Pilah, daripada Mahkota Dewa daripada Brunei hadir. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, kita baru sahaja membacakan tadi zikir pagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kepada yang tak sempat lagi nak membaca, nak ucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada pagi ini, kita mulakanlah dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulakan pagi kita dengan ucapan Alhamdulillah. Ada juga yang kata mulakan pagi kita dengan Bismillah. Betul juga. Tetapi kita mulakan juga pagi kita, majlis ilmu kita dengan Alhamdulillah. Macam mana juga bacaan daripada waktu kita bangun tidur. Bangun sahaja tidur tu, kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita daripada kematian dan wa ilaihin nusyur. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dihimpunkan. Subhanallah. Kan daripada doa bangun tidur itu juga Allah mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Jadi jom kita sama-sama komen Alhamdulillah, direzekikan. Alhamdulillah kami dapat hadir ke majlis zikir pada pagi ini walaupun bukan Ustazah Asma. Macam tu. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Okay. Atau kita bangun saja tu kita dah cakap Alhamdulillah. Kita tak boleh nak hitung pun nikmat Allah. Nikmat Allah yang kat sekarang ni, subhanallah, Allahu akbar. Kalau kita nak hitung tu tak ternilai. Jadi antara nikmat Allah yang paling kita tak sedar adalah nikmat yang paling Allah bagi adalah nikmat nyawa kita ni, nikmat bernafas. Allah masih bagi lagi. Ada orang paginya dia dapat menjalani kehidupan yang biasa, tetapi pada semalamnya dia dekat alam lain. Subhanallah. Ustazah, subhanallah, ada yang tanya Ustazah dekat mana? Ustazah sekarang berada di Jordan. Jordan. Kota Urdun. Berada di Jordan dalam kembara ilmu. Subhanallah. Dalam kembara ilmu. Okey, ada yang tanya juga siapa namanya? Siapa nama ni? Tiba-tiba orang lain. Okey, saya perkenalkan dirilah. Nama diberi Nurul Husna Aqirah. Selalunya kat sini ada yang panggil Husna, ada yang panggil Aqirah. Panggillah mana-mana pun, yang penting saya toleh. Macam tu. Saya tengok. Macam tu, panggillah mana-mana pun. Okey, subhanallah. Okey, hari ini sebenarnya kita dah dalam majlis zikir majlis ilmu yang ke-381. Kita bermula daripada 7 Jun. 27 Jun ke 7 Jun, tak ingat. Dah lama daripada 2021. Subhanallah. Saya bukan Ustazah Asma. Saya bukan anak Ustazah Asma. Saya adalah staff tim penyelidik Ustazah Asma. Tim penyelidik di bawah bimbingan Ustazah. Subhanallah. Okey. Kita mulakan majlis zikir kita, subhanallah, yang ada pada hari daripada Sarawak. Tadi ada daripada Sarawak, daripada Brunei, daripada Pahang, Kuala Terengganu. Sebenarnya kita ni berada daripada seluruh Malaysia berada dalam satu majlis ilmu. Semoga Allah merahmati kita. Walaupun di dalam media sosial, sebenarnya bila kita menjaga adab-adab menuntut ilmu,
Walaupun kita di rumah, kita kita menutup aurat, kita nak bersedia untuk nak membaca Al-Quran dalam majlis zikir, insya-Allah ada pahalanya, insya-Allah. Okey. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, seterusnya kita mulakan dengan bacaan Al-Kahfi, seterusnya Asmaul Husna, seterusnya selawat, Al-Ma'surat dan zikir rahmat. InsyaAllah saya akan berkongsi pada sahabat-sahabat semua tentang satu buku yang special. InsyaAllah di selepas kita selesaikan majlis zikir kita pada pagi ini. Allah. Okey, kita mula baca Quran. Kita buka Al-Quran. Kita mula membaca surah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, seterusnya surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan seterusnya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, dah ready semua? Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita sambung dengan surah Al-Kahfi ayat 100 sampai 110. Subhanallah. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah habis membaca surah Al-Kahfi daripada ayat 100 ayat 1 hingga 10 dan kita sambung ayat 100 hingga 110. Ada yang kata Kak Husna Akirah kan ni? Dia baru nampak. Tiba-tiba lalu TikTok kan? Tiba-tiba tak pernah bangun pagi, tiba-tiba baru buka-buka TikTok, terus scroll. Subhanallah. Dia mesti panggil Kak ni selalunya adik lah. Senior, junior. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akan teruskan dengan kita membacakan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syarrul Bariyah ni kawan saya ke? Saya ada kawan nama dia adalah Khairul Bariyah. Ke Syairul. Dia Khairul Bariyah. Sedap kan? Saya ternampak macam nama kawan saya. Subhanallah, alhamdulillah. Ada kita ni ada puan Emma, ada puan Liora, masya-Allah. Yang ni antara yang sangat istiqamah, subhanallah, insya-Allah. Ada yang kata kat Facebook pelan suara, betul ke? Facebook pelan. Okey ke? Katanya Facebook pelan suaranya. Sekejap kita test. Kena depan sikit. Okey. 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 Alhamdulillah. Okey, dekat warna ni pun okey. Alright. Okey, dekat ni yang warna biru. Muka buku. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang baru masuk kan? Alhamdulillah. Bukan anak ustazah. Ustazah sekarang berada di Jordan. Ustazah masa muda ke ni? Macam-macam. Okey. Bukan. Subhanallah. IG suara tersebut. Subhanallah. Okey, ni suara pelan katanya, slow. Sini. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan,
Semua, kalau mana yang suara slow, kita cuba upkan volume kat tepi tu. InsyaAllah. Kok lah tiba-tiba terlupa pagi tadi anak main. Anak main terlupa nak naik kan. Macam tu kan. Kita try, okay? Kita try adjust. Benda boleh adjust. Macam tu. Okay, kita teruskan dengan Asmaul Husna. Okey, kita baca sama-sama, okey? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر مقتدر المقدم مؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي بر تواب المنتكم عفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المعني المانع الله النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو kat mana dah? وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاتي على أفعال المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Subhanallah. Itulah bila kita baca khusyuk kan. Masa bila baca, kita nak tertengok benda lain, kita dah terdistract. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita selesai membacakan Asmaul Husna. Okey. Seterusnya, kita akan teruskan dengan selawat. Okey. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada yang tanya, apa yang dah hafal ke tak tu? Tak hafal. Tapi sebenarnya bila kita buka Al-Quran kat belakang tu, kita ada mahraj yang sebetulnya bila kita baca. Subhanallah. Kan? Bila kita selalu baca menggunakan mahraj nama Allah yang betul, insya-Allah, insya-Allah kita akan dapatlah kata apa, fadilat daripada membaca Asmaul Husna, bertawassul dengan nama Asmaul Husna. Kan? Tawassulnya apa? Tawassul ni bermaksud kita menggunakan nama Allah sebagai perantaraan, sebagai untuk kita nak berdoa kepada Allah. Subhanallah. Macam apa? Kita menggunakan nama Asmaul Husna, ya Fattah yang Maha membuka, kan? Ya Jabbar, ya Muhaimin yang Maha memelihara. Subhanallah. Ya Hafiz yang Maha memelihara, yang Maha menjaga dan sebagainya. Subhanallah. Macam tu. Hari ni hari lahir saya, Ustazah Nur Natasha. Sana Helwa, barakallah. Apa? Selalu saya kan kalau hari lahir saya sendirilah, apa yang saya buat adalah saya meraihkan ibu saya, meraihkan mak saya. Saya cakap, saya kata apa, kalau saya duduk jauh, macam biasalah kita akan kalau duduk jauh kita telefon, kita kata mak terima kasih sebab lahirkan. Sebab tanpa seorang ibu, tanpa pengorbanan seorang ibu, tidak lahirlah seorang musnah akhirah di sini, yang sedang anda tatap macam itulah kan, sedang menonton sekarang kan. Jadi selain daripada kita meraihkan, kita berterima kasih yang tak terhingga bersyukur kehadrat Allah kerana kita masih ada mak. Subhanallah. Yang mana tak ada mak, kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita sentiasa mendoakan kepada kedua ibu ayah kita yang sudah tiada. Birthday 2 hari lepas, sana Helwa juga, macam tu. Subhanallah. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan Al-Maksurat. Okay. Siapa ada Al-Maksurat dekat rumah boleh ambil kan? Boleh sama-sama baca. InsyaAllah saya takkan baca laju-laju, insyaAllah. Saya akan pelan-pelan, satu-satu, macam tu. Sebab sebelum ni ada yang cakap lajunya Ustazah baca. Tak apa, kita baca pelan-pelan. Kita baca satu-satu. Okay, boleh baca apa? Boleh buka Al-Maksurat siapa-siapa yang ada kat rumah. Kalau dalam majlis zikir kita guna Al-Maksurat yang inilah. Okay? Kita guna Al-Maksurat yang ini. Al-Maksurat ada 6 surah pilihan dan Al-Maksurat berserta terjemahan surah per baris. Dalil, fadilat dan zikir. Kat sini ada surah Al-Kahfi, ada surah Yasin, ada surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mu' dan As-Sajdah. Susunan daripada Al-Fadilah, Murabbiyah, Ustazah Asma Harun. Okey, dah ready? Kita mulakan bacaan Al-Maksurat kita dengan membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran. Yang mana dalam firman Allah, apabila kamu membaca Al-Quran, apabila kamu memulakan sahaja membaca Al-Quran, dalam surah An-Nahl, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Subhanallah. Dan membacakan A'udzubillahi sami'ali minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنذر من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Subhanallah, ada yang tanya tadi macam mana nak dapatkan buku Al-Maq surat ini. Boleh contact, ada nombor kat situ ataupun ada Facebook official, muka buku official karya Ustazah Asma Harun. Ada dekat sini pun ada, dekat muka buku pun ada. Boleh tengok, akan ada tim juga yang tu apa kat mana nak dapatkan. Dekat ni pun ada. Subhanallah. Okey. Kita bacakan sedikit fadilat daripada Abi Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, sesiapa yang membacanya pada waktu malam, pada waktu malam, maka dua ayat tersebut sudah memadai baginya. Surah Ayatul Kursi yang tadi tu. Riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi sebelum tidur, orang kata apa, biasakan diri
Mulut kita ni membaca surah Al-Baqarah ayat 2 ayat akhir itu. Apa? 2 ayat akhir surah daripada surah Al-Baqarah, iaitu kita panggil sebagai ayat kursi. Subhanallah. Okey? Kita baca tadi kan? Okey, bismillah, kita sambung. Okey. Okey. Siapa ni? Siapa ni? Tolong jawabkan. Saya tahu ramai yang masuk daripada awal. Okey, kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Ustazah Asma kat mana? Tolong jawabkan. Saya rasa ramai yang mula daripada awal kan. Jadi kita sama-sama tolong menjawabkan daripada sahabat-sahabat kita yang bertanya. Ustazah Asma sekarang berada di Jordan. Subhanallah, terima kasih Puan Asmahani menjawabkan. Yang mana baru masuk tak apa. Kita teruskan, kita sambung saja. Kita sama-sama saja bersama dengan ni. Alhamdulillah, Puan Media Bakar pun jawabkan. Okey. Kita bacakan fadilat apabila kita membacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ni panjanglah, kita ambil daripada dia punya ni je. Aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda terdengar seorang lelaki sedang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, iaitu surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijamin. Aku bertanya, apa yang telah dijamin? Baginda menjawab, syurga. Baginda menjawab, syurga baginya. Daripada riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Kenapa saya bacakan juga status hadis? Kerana status hadis ini sangat penting dalam orang yang belajar pengajian hadis, yang belajar usuluddin. Status hadis sangat penting. Subhanallah. Tadi tu kita baca fadilat apabila kita membaca, kelebihan membaca surah Al-Ikhlas. Maksudnya telah dijamin paginya, telah dijamin apa? Syurga. Subhanallah. Impian kita ni dekat dunia ni syurga lah. Walaupun rasa penat macam mana pun, bila kita rasa Allahu Akbar kat dunia ni kan, kita rasa penat. Syurga, bila kita ingat syurga, itulah motivasi yang terindah, motivasi yang terhebat kepada kita sebagai seorang hamba Allah. Subhanallah. Bila kita membaca surah Al-Falaq, kenapa saya pelan-pelan baca setiap tu kita ni? Sebab ada orang, dia bila membaca, dia tak tahu setiap kelebihan bila membaca daripada Al-Maksurat ni. Jadi dalam buku ni siap sedia dah. Bila kita tahu, bila kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dia dah siap. Apa fadilat apabila kita membaca daripada hadis-hadis, daripada hadis fadilat tu. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah telah menurunkan beberapa ayat kepadaku, belum pernah terlihat yang semisal ini, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, hingga akhir surah ini. Subhanallah. Jadi tak pernah lagi lah dia berapa turun ni, belum pernah terlihat macam ni. Subhanallah. Sebenarnya surah Al-Falaq ni sangat besar fadilat dia. Kalau kita daripada para ulama pesan pada kita, kalau kita rasa kita ni jenis ada sesuatu lah dalam badan kita, semacam takut pula kan, tapi kita rasa malas, kita rasa susahnya nak beribadah kepada Allah kan, baca surah Al-Falaq ni.
Maksud surah Al-Falaq ni, kita kata dengan nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Subhanallah. Tuan-puan, kita ni malas sebab apa? Kita ni rasa malas, kita rasa kita rasa terpuruk, kita rasa sepi, kita rasa apa lagi yang rasa-rasa ni? Kita rasa sunyi. Kita rasa sunyi lalu macam-macam lah kita nak ambil kan. Kenapa? Sebab kita ada Allah dalam hati kita. Senang kita, macam itulah jawabnya kan. Walaupun itulah hakikatnya sebenarnya. Walaupun ada orang kata, tak boleh gitu, tak boleh cakap gitu. Ada orang memang semula jadi gitu, tak boleh. Tapi sebab apa kita malas? Sebab apa kita rasa malas nak beribadah, terutama ibadah? Sebab diri kita jugalah. Sebab diri kita ni tak nak paksa diri. Diri kita ni tak nak bila kita tak nak buat sesuatu tu, biar betul-betul kita buat. Kita buat sungguh-sungguh. Bila kita baca tu, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Siapa lagi tempat yang kita nak berlindung selain daripada Allah? Kan? Jadi seterusnya Qul a'udzu birabbin nas. Kan? Qul a'udzu birabbin nas ada daripada Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, katanya, kalau kami keluar pada malam hari dalam keadaan hujan turun yang sangat gelap, kami meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melakukan solat untuk kami. Abdullah bin Khubayb berkata, kemudian aku mendapati baginda dan baginda mengatakan, ucapkan. Baginda kata ucapkan, namun aku tidak mengatakan apa pun. Jadi bila para sahabat dengan Rasulullah ni tak beranilah Rasulullah kan. Aku tidak mengatakan apa pun. Baginda mengatakan, ucapkan. Maka aku katakan, apa yang perlu aku katakan? Apa yang perlu aku ucapkan? Baginda mengatakan, ucapkan Qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas dan 2 surah pelindung. Rasulullah sebut 2 surah pelindung, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang kita baca tadi. 3 surah pada waktu petang dan pada paginya. Pada pagi ni kita baca sebanyak 3 kali. Yang mana tak sempat lagi baca, tadi kita baca sekali kan? Kita baca sekali, tapi tak sempat lagi baca, kita baca 3 kali. Subhanallah. Okay, maka surah tersebut akan melindunginya dari segala mara bahaya. Subhanallah. After kita keluar daripada majlis zikir ni, kita dah rasa tenang hati. Sebab apa? Sebab dah baca. Tapi kalau kita tak baca lagi, subhanallah, apa janji Allah di dalam surah ini melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita tak dapat nak rasa. Sebab tu ada 3 perkara yang kita wajib. Saya katakan wajib sebab wajib pada diri saya juga. Wajib untuk kita baca doa ni. Apa dia? Doa yang selalu kita kena baca setiap pagi selain daripada kita amalkan Al-Kafi dan sebagainya ni. Doanya apa? Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik, rezeki yang tayyiban, mubarakan. Macam tu. Mubarakan fi. Rezeki yang baik dan seterusnya amal yang diterima. Subhanallah. Kita ni setiap hari kita buat amal ni, kita yakin ke Allah terima. Kita yakin ke Allah terima. Subhanallah. Sebab tu dalam doa ni setiap pagi wajibkan diri untuk minta pada Allah 3 perkara ni. 3 perkara ni, iaitu ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu kat dunia ni. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Dan kedua adalah kita minta rezeki yang baik. Kalau hari ni kita kerja, kita doakan supaya kita dapat rezeki yang baik. Dan yang ketiga adalah amal yang berkat ataupun amal yang diterima oleh Allah. Okay, wa amalan mutaqabbala. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Okay, saya ulang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, as'aluka ilman, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkat, rezeki yang baik, rezeki yang berkat, rezeki yang baik dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Allahu Akbar. Jadi amalkan, meminta pada Allah 3 perkara ini setiap pagi.
Setiap pagi. Subhanallah. Nanti ada yang marah-marah, Saza sambung, tak sambung-sambung. Sebab apa kita tak sambung? Kena faham. Sebab ada orang bila dia baca, dia tak tahu apa fadilat ataupun kelebihan membaca surah-surah yang tertentu dalam Al-Maqsurat ini sendiri. Dan doa-doa yang kita wajib baca. Kita wajiblah sebab saya sendiri mewajibkan diri saya untuk minta 3 perkara ini setiap pagi. Subhanallah. Kita sambung Kita sambung dengan Al-Maqsurat. Kita baca sama-sama. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwal wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Okey, betul. Okey, ayat ni pula daripada yang kita baca ni, daripada Abdul Rahman, daripada Abdullah, dia berkata apabila waktu petang Rasulullah mengucapkan doa yang berbunyi amsayna wa amta. Kalau waktu petang, kalau waktu pagi tadi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Dia apa? Sesungguhnya kami terjaga di petang hari dengan kesedaran daripada kerajaan isi seluruhnya adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Subhanallah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'matak wa afiyatak wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga pada hari, iaitu pada pagi hari ini dalam nikmat-Mu, afiat-Mu, keselamatan daripada mara bahaya dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan di akhirat. Kita tak ada apa lagi yang kita minta melainkan kesihatan untuk beramal ibadah. Dalam ayat tadi. Allahumma, ni doa tau. Belakang-belakang ni semua kebanyakannya doa. Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, nikmat yang aku terima pada pagi ini ya Allah, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, maka semuanya hanyalah daripada Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu dan bagimulah segala pujian dan kepadamu lah kami bersyukur atas semua itu. Subhanallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wajhikal azim sultanik. Ya Allah, Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan kekuasaanmu dan kebesaran kerajaanmu. Dan seterusnya, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Subhanakallah wa bihamdika adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arshi wa midana kalimati. Maha suci Allah dan segala puji bagimu sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Indah sangat. Kalau kita baca maksudnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit dengan menimpakan bencana, dan Dia mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Subhanallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah
Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Allah. Okay. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal wa a'udzubika minal jubri wal bukh wa a'udzubika minal ghalabatin dairi wa qahrin rijal. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih, hamni wal hazan, daripada rasa sedih dan gelisah, hazan, hamni wal hazan. Dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Subhanallah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Yang paling penting tu adalah itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Semua penting. Tapi dia sangat dekat. Orang kata apa? Pada akhir zaman ini. Subhanallah, kita sambung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, Engkau yang menciptakan dan aku hamba-Mu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, berikrar kepadamu yang aku akan laksanakan dengan kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmat kepadamu, nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Aku mengakui dosaku, maka Engkau ampunilah aku. Kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Rabb. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadanya. Subhanallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma akhata bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, restui dan berkatkanlah junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, Rasul, Nabi dan Rasulmu yang ummi. Berkatkan keluarga dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejahterakanlah baginda selama-lamanya. Sejahterakanlah baginda selama-lamanya. Sebanyak-banyak bilangan dalam ilmu dan sebanyak-banyak perkara yang ditulis dalam Al-Quran. Dalam ilmu yang ditulis dalam kalammu, iaitu Al-Quran. Dan sebanyak-banyak yang dirangkum di dalam kitabmu. Dan terimalah dan relakanlah pemimpin, terutamanya kami. Pemimpin terutama kami, subhanallah.
pemimpin terutama kami. Terimalah dan relakanlah pemimpin terutama kami, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam semuanya, para tabi'in dan orang yang mengikut jejak langkah mereka sampai ke hari pembalasan. Terimalah kepulangan mereka dengan sebaik-baiknya. Maha suci Engkau ya Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan daripada sifat tercela. Salam sejahtera untuk para rasul, utusan dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Subhanallah, alhamdulillah. Sebenarnya ni first time saya baca Al-Maqsurat dan saya baca sekali maksud. Subhanallah. Selalunya saya baca Al-Quran, selalunya saya baca Maqsurat, kita terus sahaja masukkan, kita baca sampai habis. Tapi subhanallah, hari ini alhamdulillah, syukur kita dapat membaca satu persatu. Alhamdulillah, amin amin ya mujib. Semoga Allah memakbulkan doa kita pada pagi hari ini. Subhanallah. Ini first time saya membaca. Daripada awal kita baca fadilat, seterusnya kita membaca maksud. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita baca ni tak adalah macam doa al-Maqsurat lah. Saya baca maksud. Subhanallah, kita angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan yang lembut, lisan yang membasahi dan mengingati dengan menyebut nama-Mu ya Allah, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap, din iaitu cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami memohon kepadamu ya Allah kecukupan. Kami memohon kepadamu ya Allah kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak menyekutukanmu ya Allah. Berikanlah rahmatmu kepada kami ya Allah, keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Jangan Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri. Subhanallah. Walaupun hanya sekelip mata atau lebih pendek daripada masa itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan. Selawat dan sejahtera Allah Subhanahu Wa Taala untuk junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ni doa selepas membaca Al-Maqsurat, tapi saya membacakan dalam bahasa Melayu. Subhanallah. Ada dekat, siapa yang ada buku ni, ada dekat muka surat 29. Subhanallah. Okay, ada dekat muka surat 29. Okay. Tapi yang belum dapatkan, kita akan guna buku ini setiap kali dalam majlis zikir dan majlis ilmu. Subhanallah. Seterusnya, alhamdulillah, kita akan membacakan zikir rahmat. Ini adalah orang panggil apa? Zikir rahmat. Subhanallah. Kita akan membacakan zikir rahmat. Sebelum kita membaca zikir rahmat ini, sudilah kiranya kalau saya membacakan fadilat ataupun kelebihan beramal dengan zikir ini menurut hadis. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom zikir rahmat. Masya-Allah, ada yang suruh kita dah kan? Ada yang sama-sama kita jom zikir rahmat. Ready ya semua? Kita zikir rahmat. Yang warna ni ni. Katanya kurang jelas. Cuba mic tadi. Okey, sekejap ya. Sekejap mic problem. Okey. Subhanallah. Okey. Saya membacakan dululah. Saya bacakan dulu fadilat ataupun kelebihan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Yang bermaksud tadi tu yang maksud tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Apabila dibacakan sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan
10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan baginya daripadanya 100 keburukan. Dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu, iaitu pada pagi yang dibaca tu sehingga ke petangnya. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Subhanallah. Okey. Kalau sesiapa yang dia tak istiqamah lah, bila dia dapat zikir daripada ustaz ni, daripada ustazah ni, dia susah nak istiqamah. Saat dia dapat zikir ni, dia amal, lepas tu dia berhenti, dia tak dapat nak merasai wirid tu, warada. Apa kata apa, bila kita wirid ni, dia akan ada satu turun, kita akan rasa dalam hati kita ni, ataupun daripada tindak tanduk kita ni, ataupun daripada seharian kita, daripada kehidupan kita, kita akan rasai kesan daripada wirid ataupun zikir yang kita bacakan. Wirid kan warada, turun. Jadi, bila kita tak tahu nak buat apa, amal apa, saya sarankan bacalah zikir ini. Selalulah ucapkan zikir ini 100 kali sehari, tak apa. Kalau tak sempat, cuba 10 kali dulu. Kita cuba 80, tiba 80 lagi 20 lagi ni. Teruskan je lah. Okay, 50 dulu, 50 pada pagi. Lepas tu macam petang tak ada buat kerja sangat, dah habis kerja buat semua. Kan tak ada dah kerja apa semua. Duduk sekejap, zikir lagi 50. Sudah cukup dah 50 dah 100. Ikutlah nak buat 20 sampailah 100 kan. Subhanallah. Okay, pada pagi ni kita akan membacakan, dah tahu kan zikir zikir apa tadi ustazah? Okey, zikir rahmat. Kita panggil signature kita, siapa yang baru masuk, nama dia adalah zikir rahmat. Zikir rahmat. Lepas tu apa zikirnya? Nanti ada yang tulis kan, kita sama-sama bantu kawan-kawan kita, bantu sahabat-sahabat alamaya kita dengan menjawab soalan-soalan yang mereka tanya, yang mana baru baca kan. Dia baru masuk. Dia baru masuk. Baru masuk pada 7 September 2023, setelah beberapa tahun lah, 2 tahun kan. Okay, baru masuk, jadi tak tahu zikir rahmat kan. Subhanallah. Kita bacakan zikir rahmat sebanyak 10 kali. Okey. Kita baca zikir rahmat sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Dah 10 kali, betul tak? Siapa yang belum habis, buat 10 kali. Nanti boleh sambung 10 sampailah 100. Subhanallah. Alhamdulillah. Salam sayang dari Brunei Darussalam. Puan ke apa ni, Pinky Night 23. Salam sayang daripada Brunei Darussalam. Subhanallah. Daripada Brunei. Subhanallah. Jauh tu kan? Jauh tu kita bersiaran langsung. Subhanallah. Alhamdulillah, habis sudah majlis zikir kita pada pagi ini. Kan tadi saya cakap saya nak share pada sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, ada satu buku dan saya rasa buku ni sangat special. Gitu. Kenapa saya cakap special? Sebab saya membelek buku ni. Saya sentiasa belek, saya sentiasa baca. Okey, bukunya apa? Bukunya ada nama buku ustazah juga. Buku ustazah. Ini dia. Kalau siapa yang pernah tengok, inilah bukunya. Inilah bukunya. Siapa yang pernah tengok? Siapa yang pernah tengok buku ni? Saya suka sebab dia warna pink. Lepas tu dia ada tulis, Ya Allah, aku rindu kepadamu.
Dia tulis dengan perkataan Ya Allah. Setiap buku tu Ya Allah. Dia ingat tak dia ada berapa buku? Ingat tak dia ada berapa buku? Kalau siapa yang pernah ada, saya bawa satu je. Kita nak tengok. Ada 4 Puan Hajar. Terima kasih ada 4 buku. Subhanallah. Okey, ini adalah buku Ustazah. Okey, buku Ustazah bersama dengan rakan penerbit iaitu PTS. Bersama dengan rakan penulis juga Dwi Suwikyo. Tak tahu nak sebut macam mana kan? Jadi buku ni saya baru ada 2. Cuba kongsikan. Yang mana ada 2 tu dia dekat yang dia Ya Allah aku rindu. Yang kat saya ada 2 lah. Kat saya ada 2. Ya Allah, kan ada tulis tu bukan untuk dijual sebab untuk saya baca. Bukan untuk dijual, maksud bukan untuk saya baca. Dia untuk saya baca. Jadi buku kat saya ada 2 iaitu Allah Ya Allah aku rindu kepadamu dan Ya Allah aku kepadamu aku kembali. Subhanallah. Okey. Saya nak kongsikan satu doa kat sini. Sebenarnya bagus sangat buku ni. Sebenarnya dia bukan ada sekadar doa, dia ada kata-kata ayat-ayat healing. Kalaulah orang kata kan selalu kan sekarang healing, nak healing kan. Nak healing lah. Healing tu apa? Healing tu in English lah. Tapi in Malay adalah penyembuhan. Kita sembuh. Tentang sembuh. Gitu. Tentang sembuh gitu. Jadi bila kita sebut pasal healing ni, ada orang macam-macam cara lah di healing kan. Ada orang di healing yang baca buku. Siapa yang healing baca buku? Ni nak beli buku tu. Nanti ada orang yang ada staff team kita yang akan tadi kan healing lah. Ada orang dia healing pergi pantai. Ada orang dia healing baca buku. Ada orang healing dia tidur. Dia tidur. Tapi daripada dia bangun tu tak healing dah. Jadi healing apa dia tu? Healing tu maksud dia apa? Dalam Islam sebenarnya healing itu adalah penyembuhan yang kita kembali kepada Allah. Senangnya macam itulah. Healing ni adalah kita kembali kepada Allah. Walau macam mana banyak pun buku kita baca buku-buku healing tu, pastikan buku-buku healing tu bukan membuatkan kita terigau-igau. Kalau bahasa ni terigau-igau, tergalau-galau. Tapi buku healing yang bagus adalah buku healing yang membawa terus kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya betul. Bila kita healing tengok pantai, kita tengok ciptaan Allah. Tapi betul ke kita tengok ciptaan Allah ke kita melayan perasaan? Antara dua tu. Betul. Melayan perasaan yang memang tak akan habis. Macam tu. Ada yang cakap healing yang sebetulnya adalah dengan Al-Quran. Betul. Healing, tadabbur is the best healing. Yes, Al-Quran, tadabbur is the best healing forever and never, dunia dan akhirat. Betul. Jadi macam mana banyak pun kita nak healing kan, ada orang cakap nak healing macam tu kan. Macam mana pun berbaliklah kepada dalam Islam. Dalam Islam, healing yang sebetulnya adalah dengan Al-Quran dan solat kepada Allah. Al-Quran, bila Al-Quran tu semacam kita membaca kalam Allah. Kita membaca surat daripada Allah. Allah memujuk kita. Dalam solat pula, kita seolah-olah mengadu segalanya kepada Allah. Dalam solat, lepas tu doa pula, kita seolah-olah mengadu segalanya kepada Allah. Di situ terletaknya pengharapan dan kebergantungan kepada Allah semata-mata. Kalau kita, dia sebenarnya macam ni. Memang ada orang cakap pergi healing, pergi pantai, semua healing. But bukan dalam jangka masa yang panjang. Dia adalah jangka masa yang pendek. Jangka masa yang pendek saja. Kita healing kat situ je. Lepas tu, teringat pula kita ni juga. Jadi healing yang terbagus, bukan terbagus lah, tetapi healing sebenarnya semua orang akui healing yang baik, healing yang paling best adalah healing dengan Al-Quran. Tadabbur is the best healing forever. Okay, saya kongsikan. Dia kata dekat dalam ni, yang best di dalam ni, dia ada quotes-quotes daripada bahasa Inggeris tau. The only real luxury is time. We can't get time back. Macam tu. Dia kata apa? Yang apa? Ada lagi, banyak sangat saya bacakan Banyak sangat in English. Allah knows what is the best for us and when it's the best for us to have it. Apa maksud dia? Dia kata Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan apa yang terbaik, apa yang kita perlukan itulah yang terbaik. Subhanallah. Okey, apa yang tadi doa yang saya cakap tadi tu nak kongsikan daripada Abdullah bin Abi Aufa
melaporkan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu pagi. Sebab kan saya ambil doa ni sebab dia kata pada waktu pagi. Okay. Allahumma ja'al awwala hadzal nahar salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. As'aluka khairad dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Tak apa. Maybe susah nak hafal. Saya bacakan maksud. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini sebagai kebaikan, tengahnya sebagai keberuntungan, dan akhirnya sebagai kejayaan. Dan aku memohon kepada Engkau, Ya Allah, kebaikan di dunia dan akhirat. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Hadis ini daripada hadis riwayat At-Tabarani, dan hadis ini statusnya adalah hadis sahih. Jadi setiap pagi kita tambahkanlah sikit doa ni. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini, tak apa baca bahasa Melayu pun tak apa, jadikanlah pagi ini, niatkan je dalam hati kan. Ya Allah, lafazkanlah bila niat kan. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini sebagai kebaikan, nanti kat tengah nanti sebagai keberuntungan Ya Allah, dan akhirnya adalah kejayaan. Dan aku memohon kepada Engkau kebaikan di dunia dan akhirat. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ini doa sebbolehnya kita baca dalam bahasa Arab, tapi kalau kita doa ni baru je kita dapatkan. So tak apa, baca sahaja dalam bahasa Melayu. Jangan orang kata apa, sebolehnya kita ni masa kita yang ada kan, kita bangun pagi, kita siap-siap, kita urus anak, kita nak pergi kerja, kita drive nak pergi kerja, kita apa-apa je lah kan. Setiap pagi tu agak sibuk lah kan, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah kan, agak sibuk lah. Sebagai seorang pelajar, jangan sampai masa yang ada tu terbuang, sampai tak ada aktiviti yang sia-sia. Kan, orang kata tak ada aktiviti yang bermanfaat. Biarlah kita ni sibuk dengan perkara-perkara bermanfaat daripada kita ni sibuk daripada perkara-perkara maksiat. Akhirnya nanti kita mati dalam keadaan kita sedang bermaksiat. Allahu akbar, na'udzubillah. Sebab tu antara permohonan yang sangat penting adalah kita, bila Allah nak ambil nyawa kita ni, biarlah Allah ambil kita ni dalam nyawa kita sedang beramal soleh, kita sedang berbuat kebaikan. Jangan dalam keadaan kita sedang bermaksiat, sedang berbuat dosa. Allahu akbar kan. Jadi selalu mohon supaya Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Baru-baru ni kan, kes daripada adik Abdul Rahman, keluarganya kita tengok keluarganya bertudung labu. Ayahnya mengajarkan anak-anaknya pendidikan yang subhanallah, macam mana kemenjadian anaknya. Itu semua dalam keadaan yang beramal soleh. Kenapa dalam keadaan beramal soleh? Satu, dia lengkap menutup aurat. Lengkap pergi dalam keadaan lengkap menutup aurat. Sebab tu ada yang cakap, Ustazah, macam mana kalau contoh kalau aksiden. Ada sahabat-sahabat, ada walaupun aksiden, tapi waktu dia aksiden tu langsung aurat dia tak terdedah. Sebab ni lah, sebab kita mohon supaya kita selalu mohon supaya supaya Allah ambil kita dalam keadaan kita beramal soleh. Tak kira lah amal soleh macam mana pun, tapi dalam kita beramal soleh. Terutamanya perempuan dalam lengkap menutup aurat. Macam ni. Yang baru-baru ni pun dekat Kelantan, saya tak ingat waktu bila, lengkap berstokin. Meninggal dalam lengkap berstokin. Subhanallah. Allahu akbar. Betul. Jadi bila kematian demi kematian yang kita saksikan depan mata kita walaupun daripada media sosial, ambillah ibrah, ambillah muhasabah. Hargailah selagi mana hargai siapa yang masih ada depan kita. Selagi mana dia berada depan kita, siapa yang datang kepada kita, kita patut hargai.
Kita hargailah sesiapa yang masih ada bersama kita. Dan kita doakanlah mereka yang sudah tiada. Subhanallah. Jadi jangan sampai masa yang kita ada tu, masa sihat kita lakukan aktiviti-aktiviti yang merugikan. Sebenarnya, bila kita sakit, saya perasan bila saya sakit kan, nikmat tu dah tak ada. Kata nikmat tu, tapi kita rasalah. Kita rasa lebih berharga nikmat sihat tu. Bila kita sakit. Tak ada sihat, tak adanya nikmat sihat kalau tak sakit. Jadi kita kena rasa dulu sakit. Sama juga kalau orang nak berjaya, dia kena rasa dulu nikmat gagal. Rasa dulu nikmat gagal, baru dapat nikmat berjaya. Sama juga dengan sihat. Dapat dulu nikmat sakit, baru dapat nikmat sihat. Kita bukan nak minta sakit tuan-tuan. Kita bukan nak minta sakit. Ada doa, saya tak ingat doa supaya kita ni dihindar daripada sakit-sakit yang kronik. Daripada hadis Nabi, saya terlupa ni, hadis penyematan. Kita bukan nak minta sakit, tapi sebagai lumrah sunatullah manusia, sunatullah lumrah fitrah, kita akan rasa sakit dulu baru kita rasa sihat. Kita rasa gagal dulu baru kita rasa berjaya. Kita akan rasa nikmat berjaya tu. Kita akan rasa apa lagi? Kita akan rasa apa lagi? Kita akan rasa terpuruk, gelisah, sedih. Baru kita akan rasa tenang, tenteram, redha, macam tu. Kita akan rasa dulu keperitan, kepahitan. Baru kita rasa kekuatan, hikmah kepada ujian tadi, dan kita rasa kegembiraan. Macam tu. Subhanallah. Kita akan rasa segala-galanya dulu. Yang kata apa, yang sedih-sedih lah, yang perit dan pahit tu. Barulah Allah bagi kita, itulah dunia. Barulah Allah bagi kita kegembiraan. Barulah Allah tunjukkan hikmah yang sebenar-benarnya kepada kita, yang membuatkan kita tersenyum gembira. Dan bukan sahaja kita tersenyum gembira di dunia, tapi kita doakan supaya kita tersenyum gembira, bahagia dekat syurga. Subhanallah. Betul. Betul. Jadi masa yang ada ini gunakan sebaiknya. Jangan kita gunakan masa yang ada ini dengan perkara-perkara dosa dan maksiat. Sentiasa ingatkan, kalau ada keluarga kita yang culas dalam solat, dia selalu ingatkan. Solat ni perkara penting yang perlu ditanya oleh Allah. Yang kedua, kalau ada orang tu dia, kalau ada kawan tu dia dia suka mencarut dan suka kata-kata perkataan yang tak bagus. Cakap, mulut ni nanti akan disoal oleh Allah, kan? Kita kat dunia ni sementara sahaja. Kat dunia tu kekal abadi. Antara neraka dengan syurga. Kan? Kalau kita cakap kat orang ni macam ni sikit, jahat sikit, kita nak berubah sangat kan, macam tu. Jahat lah, ayat jahat. Susah sangat, tak apa, saya tak nak cakap kat sini. Okay, subhanallah. Okay, ada tanya siapa saya baca buku apa ni? Saya baca buku ni. Ni buku The Best Healing juga. Sebab orang kata apa, buku-buku healing ustazah, saya perasan ini buku healing juga. Antara buku-buku healing. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Dia macam pucuk kan. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Apa yang paling aku inginkan di antara semua kesenangan di dunia ni hanyalah untuk sentiasa mengingatimu. Subhanallah. Ada yang tanya macam mana nak dapatkan buku ni kan. Ni buku ni satu, harga dia sebut harga ke? Tak boleh. Boleh. 27 satu, RM27 satu. Lepas tu akan ada siapa yang nak dapatkan 4 boleh dapatkan 4. Okey. Jadi kat sini dia kata apa? Dia lepas dalam ni ada ayat Al-Quran. Subhanallah, saya tunjuk Dan ni doa. Ni doa. Ada quotes in English ada quotes. Lepas tu ada renungan. Ada renungan nasihat untuk akhir pembacaan. Setiap topik tu dah ada apa yang kita boleh renungkan. Okey, saya bacakan sikit apa yang kita boleh renungkan daripada nasihat untuk hati. Sentiasa ingat betapa pentingnya kita manfaatkan kehidupan kita ni dengan perkara-perkara yang baik. Sesungguhnya kekayaan itu, yang pertama, sesungguhnya kekayaan itu ada pada sifat qanaah, iaitu berasa cukup. Tadi kan kita kata, ya Allah, berikanlah aku kecukupan sehingga mana aku tidak meminta-minta kepada orang. Buku ni 4 bercantum ranting-ranting, betul. Buku ni 4 dia bercantum ranting-ranting. Dan dekat saya ni adalah, ya Allah, aku rindu. Okey. Sesungguhnya kekayaan itu ada pada sikap qanaah, iaitu berasa cukup. Doa kepada Allah supaya kita ni sentiasa rasa cukup
kita rasa cukup. Orang kata apa, bila rezeki yang berkat ni adalah apabila kita rasa cukup. Dan apabila rezeki yang berkat ni, bila kita boleh membahagikan apa yang lebih tu pada orang dan cukup pada kita. Dan seterusnya kita boleh senang untuk beramal ibadah dan sebagainya. Okey, sesungguhnya keselamatan itu ada pada uzlah, iaitu menghindarkan diri daripada maksiat. Uzlah ni kita menghindarkan diri daripada maksiat. Secara amnya, uzlah ni kita menyendirilah. Tapi dalam konteks ini adalah kita menghindarkan diri daripada perkara-perkara dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, sesungguhnya kemuliaan itu ada pada orang yang meninggalkan hawa, nafsu dan syahwatnya. Dia tinggalkan. Yang keempat, sesungguhnya kesenangan itu hanya ada di dalam kehidupan yang panjang. Apa kehidupan yang panjang? Iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita minta, itulah yang kita sentiasa mohon. Okay, sesungguhnya kesabaran itu ada dalam kehidupan yang pendek, iaitu dunia. Dunia sebagai jambatan kita ke akhirat, iaitu kita aim adalah syurga. Tujuan kita adalah syurga. Sama juga dalam peperiksaan. Bila kita buat masuk dalam peperiksaan SPM contohnya, target kita apa? Kan? Jadi dalam dunia, ujian dunia, target kita adalah syurga. Aim kita adalah syurga. Okey, sesungguhnya kesabaran yang dikatakan, sesungguhnya kesabaran itu ada pada kehidupan yang pendek. Terserlah di sini. Target kita A, Ustazah. Ya. Target periksa, bila periksa A+. A+, straight A, apa lagi? Mumtaz. Apa lagi? Itulah sebagainya. Subhanallah. Okey. Saya nak share lagi satu. Lagi satu, doa juga. Ni ada doa juga. Ya Allah, aku memohon petunjuk-Mu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk ketakwaan, penjagaan diri dari segala keburukan dan kekayaan hati. Selalu merasa cukup dengan pemberian-Mu. Selalu rasa cukup je. Kalau ada lebih tu dibahagi-bahagikan. Itulah yang kata rezeki berkat. Kalau dah ada satu buku ni, satu lagi beli buku untuk kawan, satu lagi buku ni beli untuk anak. Macam tu. Begitu. 4 flat. Saya telinga 4 flat. Periksa ni kalau universiti kan 4 flat. Subhanallah. Macam mana nak join grup WhatsApp? Ada grup WhatsApp? Silap. Okey. Saja yang sebut tu. Bagi saya sebut. Okey. Subhanallah. Okey. Betul. Dekat bio. Dekat bio boleh tengok Okey. Saya tak nampak dekat sini. Ada apa-apa. Okey. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada satu lagi. Hari ni insyaAllah keputusan UPU untuk keluar lepasan STPM dan Staraf. Doakan saya dan kami semua. Terima kasih. Siti Mai. Dia kata hari ni keputusan UPU untuk lepasan STPM dan setara. Okey. InsyaAllah semoga dapat kata apa, keputusan yang nak tu. Keputusan universiti yang nak. Adalah cerita cerita tak tiba-tiba. Dulu waktu saya pun saya bukan lepasan STPM dan setara kan. Saya asasi. Waktu tu walaupun saya mula daripada asasi, tapi walaupun kita orang dah tahu kita orang akan pergi ke universiti yang sama, macam tu. Tapi waktu asasi tu kami diberi pilihan, bukanlah diberi pilihan, kalau tak lepas 3.5 ke atas tak boleh masuk U tu. Macam tu. Jadi tak boleh nak masuk U tu, dan antara dua, masuk U lain, antara dua masuk universiti lain ataupun ambil diploma lain lah, ambil lain. Jadi siapa-siapa yang pernah rasa ambil asasi ni, dia sangat mengikut KPI, dan siapa tak lepas tak boleh pergilah, pergi masuk asasi, pergi ke next level ataupun degree terus. Sebab asasi ni dia setahun dan dia terus pergi degree. Tapi kalau ada ambil STPM, dia macam biasalah kan, Saza UM, macam mana orang tahu kan. Jadi okay. Jadi waktu tu saya tawakal je lah. Waktu tu check, tapi waktu tu saya masuk menggunakan asasi.
kita ambil keputusan UPU kan. Saya share lah sikit jadi waktu tu saya target universiti itu. Saya memang target universiti tu. Alhamdulillah bila saya letak tu, kita memang kena student-student selalulah berdampingan dengan cikgu kaunseling. Sebab cikgu kaunseling ni dia akan guru kaunseling kita dekat sekolah. Sebab cikgu-cikgu ni lah yang akan tahu kelebihan daripada keputusan kita tu dengan universiti mana yang kita nak ambil dan kos-kos apa. Contohlah, jadi kalau kos kita ni, kalau kita target kita nak jadi doktor, tak kalau kita nak ambil kos pengajian Islam. Macam tu. Kalau kita target nak jadi nak jadi apa panggil? Apa je lah. Macam tu kan. Engineer ke apa kan. Tak kalau kita nak ambil kos pengajian Islam. Sebagainya kan. Jadi ambillah kos-kos yang relevan kepada subjek yang kita belajar dan minat kita. Subhanallah. Ada sahabat-sahabat saya, dia nak universiti tu tapi tak dapat. Tapi sebab UPU ni kan dia memang apa yang dia letak tu, itulah pilihan kita. Pilihan pertama tu dia akan tapis berdasarkan merit. Berdasarkan merit. Jadi selalulah bersama dan bertanya bersama-sama dengan guru kita. Kiranya cari guru yang tahu betul. Guru-guru kaunseling ni dia akan guide kita. Guide kalau contoh keputusan macam ni, pilihlah universiti macam ni supaya insya-Allah dapat. Macam tu. Insya-Allah merit di merit. Insya-Allah dapat. Okey. Ustazah di APUM ni dulu. Yes. Semua tak nak cakap. Ya. Betul. Saya pun asasi Siti Mai. Ni Siti Mai kan, insya-Allah Siti Mai dan sahabat-sahabat yang berada di dalam ini sebenarnya dekat dalam ni lah. Dekat apps yang warna pink ni. Ramai-ramai anak muda kan. Subhanallah. Okey. Kat sini kan, last sekali lah. Untuk last saya nak kongsikan di dalam buku satu lagi buku, Ya Allah kepadamu aku kembali. Tadi Ya Allah aku rindu kepadamu. Yang ini pula Ya Allah kepadamu aku kembali. Siapa dah ada buku ni? Tutup yang buku ni tu. Siapa yang dah ada buku ni? Buku ni pula warna biru. Yang ini warna pink. Saya tak pasti dia bersambung ke tak. Saya rasa dia tak bersambung ni. Saya ambil secara random. Okay. Kita bacakan sedikit daripada muka surat 144. Tak, kita baca 140 dulu. Okay. Sekarang saya cakap, selain daripada dia ada quotes motivasi in English, dia ada juga ayat-ayat Quran. Ni yang saya cakap the best healing forever ni. Sebab dia ada ayat Quran. Dia ada ayat Quran. Bagi tahu saya buku healing mana yang macam warna-warni macam ni. Warna-warni macam ni, pasal ada ayat Quran, ada motivasi, ada ayat-ayat pujuk hati kan. Inilah. Okay, dalam surah Al-An'am ayat 162. Maksudnya sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Apa dia? Dia kata kat sini, ketika di alam kubur, kan kita tadi ada baca kan daripada doa tu, hindarkan daripada alam kubur. Ketika di alam kubur nanti, kita ditanya oleh Allah, siapa imammu? Maka kita akan menjawab, Al-Quran imamku. Sebab apa? Sebab apa-apa yang kita tidak tahu sudah terjawab di dalam Al-Quran. Inilah yang kita kata the best healing forever. Al-Quran. Best buku ni, seronok baca. Yes, dah ada testimoni. Kan? Bahkan perkara ghaib tentang akhirat pun yang tidak mampu diramal oleh manusia sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Secara terus, kan? Dalam Al-Quran juga tidak diketahui, kita tidak mengetahui kisah-kisah penuh hikmah tentang masa lalu, tentang hukum syariat, dan Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Okey, seterusnya. Kat sinilah pula bila kita dah baca ayat tu dan kita baca dia punya tadabbur, dan seterusnya dia akan bagi kita apa yang kita boleh dapat, pengajaran dan sebagainya. Ketika hari kita dirundung gersah gelisah, kita membuka dan membaca Al-Quran, maka tenanglah hati kita. Yang kedua, ketika kita dihimpit masalah hidup, kita buka dengan membaca Al-Quran, maka fikiran kita pun menjadi segar dan kita menjadi lebih mudah dalam menghadapi kesusahan hidup. Yang ketiga, dia kata, ketika tubuh kita berasa malas dan tidak bersemangat apabila kita membaca Al-Quran, maka tubuh kita menjadi segar
bugar kembali. Subhanallah. Waktu saya dekat universiti dulu, ada kawan saya ni kalau dia rasa sedih, saya dah tahu perangai dia. Kalau dia rasa sedih, down, ups and down, pening kepala, rasa macam penat lah kan, penat lah dengan assignment banyak-banyak ni, dia akan ambil Al-Quran dan dia akan baca, dan saya akan nampak dia baca dengan sambil menangis. Dia akan baca dalam keadaan dia menangis. Jadi saya dah tahu kalau dia baca dalam keadaan menangis, apa yang dia rasa. Itulah sebenarnya healing dia. Bila saya tanya, apa healing dia? Bila saya saja sembang, apa healing, apa yang bila dia stress dia buat apa? Dia stress, dia baca Quran sambil nangis dengan Al-Quran. Dia kata dia anggap yang dia sedang membaca surat daripada Allah. Allah sedang pujuk dia. Allah sedang pujuk dia. Dia baca Al-Quran, memang dia sambil menangis lah. Sambil dia tengah baca tu dia menangis. Kita pun rasa sayang kan. Kita pun rasa nak pujuk, tapi sebenarnya itulah cara dia. Itu cara dia. Sama juga cara kita. Sebab tu ada yang cakap Al-Quran atau tadabbur ni memang antara terapi ampuh kepada rasa sedih, kepada rasa gelisah, kepada rasa semua ada masalah, bukalah Al-Quran. Ada orang ni salah faham. Bila rasa orang kata garpu tala kan, boleh check garpu tala ni. Sebenarnya tak bagus, bukan tak bagus, berdosa daripada sudut akidah. Dia adalah dosa besar. Bukan dosa besar pun, tapi dari sudut akidah dia jauh daripada akidah yang sebenar lah. Garpu tala ni, kalau kita buka Al-Quran, kita buka muka surat mana, itulah macam muka surat mana, itulah kata kita tak ikut tertib bila kita baca Quran kan. Kalau selalu kita baca Quran kan, kita ada waktu-waktu kita dah habiskan, kita baca dari awal sampai mana-mana kita dah habis, sambung kan. Tapi ada orang garpu tala ni adalah bila dia baca, dia macam nak buat magic kan. Dia buka, tutup mata buka macam tu. Lepas tu dia tengok ayat Quran, dia pilih-pilih pula. Dia pilih-pilih, lepas tu dia baca. Lepas tu dia kata, ini sebenarnya untuk dia. Ini sebenarnya Allah mention kat dia, tuju kat dia dan sebagainya. Itu namanya kena cari. Saya tak ingat dia punya penjelasan. Kena cari penjelasannya. Penjelasannya. Jadi tak boleh lah dia tersesat. Orang kata apa? Sesat. Dia sesat. Macam tu. Garpu tala ni adalah satu ajaran yang sesat, New Age. Satu ajaran New Age yang sesat. Apa tala? Garpu tala. Sekejap saya cari. Sekejap. Kalau kat sini dia kata, jauhi teknik garpu tala ataupun teknik membuka Al-Quran secara random bagi mendapatkan jawapan ataupun permasalahan yang dihadapi. Selalunya bila kita dapat jawapan ni, sebenarnya dalam Islam kita diajar untuk istikharah. Sebenarnya dalam doa istikharah tu pun terdapat macam-macam fadilat. Tetapi ada orang yang dia menyesatkan ajaran ini. Orang kata daripada barat, yang dijadikan Islamik, kata apa, sains, pseudo science, dia jadikan iaitu garpu tala, yang mana teknik buka Al-Quran secara randomly bagi mendapatkan jawapan atau permasalahan yang dihadapi kerana ia amalan yang direka-reka. Betul. Teknik garpu tala ini diistilahkan sebagai istikharah dengan Al-Quran secara random. Sebenarnya istikharah ni kita solat istikharah 2 rakaat dan doa lah dengan doa istikharah yang sebetulnya. Lepas tu diistilahkan dengan istikharah dengan Al-Quran secara random untuk mendapat jawapan kepada permasalahan. Betul? Kita haruslah menjauhkanlah daripada perbuatan-perbuatan tersebut kerana ia adalah berkaitan dengan ibadah ataupun Al-Quran, yang mana amalan ini diada-adakan. Okay. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita membuka Al-Quran secara random. Tapi kita niat untuk membaca. Okay. Untuk bila kita membaca, kita dapat pahala dan niatnya untuk kita ambil peringatan dan motivasi daripada mana-mana ayat Al-Quran. Namun, ianya menjadi masalah apabila Al-Quran dibuka secara random. Betul? Ada daripada garpu tala ni banyaklah perbahasannya. Jika mahu jawapan, boleh. Betul. Okey, daripada Mufti Wilayah, saya baca daripada Mufti Wilayah terus. Okey.
Istikharah dengan membuka lembaran Al-Quran secara rawak tidak terdapat dalil. Tak dapat dalil pun. Dan nas khusus serta sahih yang menceritakan berkenaan dengannya. Para ulama berbeza pandangan di dalam isu ini, iaitu ia haram, makruh dan harus. Banyaklah. Namun menurut mazhab Syafi'i, makruh hukumnya. Oleh itu dalam menghadapi situasi ini, setiap Muslim perlu bersikap lebih tahu dan lebih warak meninggalkan amalan ini daripada sebagian ulama yang mengharamkannya. Bahkan di sisi mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh, yang mana perbuatan ini tidak membawa apa-apa. Perbuatan yang sia-sia, maka tiada ganjaran dan apa-apa fadilat. Seru itu lebih baik ditinggalkan. Subhanallah. Istikharah dari sudut istilah fiqh yang membawa maksud permintaan kepada Allah agar diberi petunjuk dan diberi untuk memilih dalam memilih adalah memohon kebaikan daripada Allah, sesuatu keinginan untuk dilakukannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, maksudnya adalah memohon diberi petunjuk. Maksud istikharah memohon diberi petunjuk yang terbaik dalam dua perkara bagi sesiapa yang menginginkan salah satu daripadanya. Kita baca kesimpulan. Subhanallah. Panjang sebenarnya konsep istikharah ni. Jadi kesimpulannya berbalik kepada persoalan yang tadi, bolehkah? Jadi penerangan jelas bahawa istikharah dengan membuka lembaran Al-Quran secara rawak tidak ada dalil. Tidak ada dalil khusus serta sahih yang menceritakan berkenaan dengannya. Para ulama pun berbeza pandangan dalam isu ini. Ada yang cakap haram, ada yang cakap makruh dan ada kata yang harus. Namun menurut pendapat mazhab Syafi'i, ia adalah makruh, tidak memberi apa-apa tujuan. Okey. Jadi kalau kita duduk dalam antara dua benda kan, jadi istikharah adalah yang paling betul adalah istikharah cara Nabi SAW. Sebenarnya InsyaAllah. Apa ni? Sekejap, ada yang tanya Al-Quran kena ambil wuduk, tapi kalau terjemahan tak apa. Betul, ada yang jawab kan. Betul. Kalau makzurah ataupun haid, boleh baca Al-Quran, tapi ayat-ayat yang dah hafal. Kita yang dah hafal, tapi bila buka tu Al-Quran terjemahan, jangan pegang bahagian ni ayat ni. Peganglah bahagian maksud terjemahan ni. Okey, tak boleh baca Al-Quran, tapi boleh baca ayat-ayat yang dah hafal. Macam kita baca Al-Maksurat ni, dalamnya ayat Al-Quran. Surat ni ayat Al-Quran. Tapi kita niatkan zikir. Subhanallah. Okey, kita dah sampai ke penghujung majlis zikir dan majlis ilmu. InsyaAllah saya harap ada dapat sesuatu, ada dapat ilmu baru. Ustazah, okey, InsyaAllah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang setia bersama dalam majlis zikir dan majlis ilmu kita. Subhanallah. Sama-sama. Bagaimana kalau mengajar dalam keadaan haid? Mengajar apa boleh? Mengajar apa tu? Boleh mengajar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Hmm?